Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar korang kat sana? Diharapkan korang berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria selalu, okay? And yang paling penting, welcome back to my channel. Sorry korang, aku terpaksa gunakan benda ni sebab speaker aku rosak. Tapi tak apalah, yang penting kita dapat berkongsi cerita bersama-sama, okay? So, hari ni aku nak bagi tahu korang tentang sebuah kisah yang sangat menyayat hati yang berlaku hampir 31 tahun yang lepas. Mungkin ada yang pernah dengar tentang kisah ni dan mungkin ada juga yang dah terlupa tentang tragedi kebakaran yang pernah berlaku di Madrasah Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah atau lebih dikenali sebagai Pondok Pak Yah. Tragedi yang berlaku pada 22 September 1989 ini telah mengorbankan seramai 27 orang pelajar wanita dalam kebakaran tu. Tragedi ni memang sangat perit untuk digambarkan dengan kata-kata. Bila aku buat kajian pun aku pun memang dah rasa sebab sangat. So tanpa kita buang masa, jom aku akan ceritakan pada korang. Tapi sebelum tu aku nak ceritakan sedikit tentang latar belakang Pondok Pak Yah ni. Pondok Pak Yah ni telah ditubuhkan pada tahun 1947 oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Yahya bin Junaid dan selepas tu telah diambil alih oleh anak beliau yang bernama lebih dikenali sebagai Ustaz Manan. Pondok Pak Yah ni terletak di Batu 16 Padang Lumat, Guar Cempedak di Kedah. Seramai 194 orang pelajar telah mendaftarkan diri setelah pembukaan madrasah tu. Jadi pada awalnya memang Pondok Pak Yah ni memang kurang lah sikit dari segi bantuan, dari segi membaik pulih bangunan, fasilitas dan sebagainya. Dan kalau korang tengok binaan dia tu pun diperbuat daripada papan kayu. Jadi memang sangat senang lah untuk api tu merebak kalau berlaku kebakaran. Jarak di antara dapur dan juga tempat pelajar ni tidur memang sangat dekat. Sebab pada masa tu pelajar ni dibenarkan untuk memasak lah di dalam bilik sebab untuk memudahkan diorang. Pada tahun 1989 tu memang semakin ramai lah pelajar yang mendaftar masuk. Pada malam kejadian, mereka para pelajar perempuan ni telah menghadiri satu ceramah yang telah dikelolakan oleh seorang ustaz di surau. Dan dikatakan ceramah tu selesai lebih kurang pukul 12. Pada masa tu juga para pelajar ni ada yang pulang ke asrama dan ada juga yang masih duduk di surau sementara untuk buat qiyamulai dan sebagainya. Tapi sedihnya korang mengikut kata ustazah dan juga rakan-rakan mereka yang terselamat, topik perbualan mereka pada hari itu dan pertanyaan mereka pada ustaz tu macam mana nak mati syahid. Perbualan mereka tu membawa ke dalam bilik asrama sampai diorang akan cakap aku nak mati syahid, aku nak mati syahid. Dan mungkin itulah tanda-tanda yang Allah bagi pada mereka sebenarnya. Macam yang aku cakap tadi, antara jam 12 hingga pukul 1 pagi tu, dan kebanyakan yang pulang ke asrama tu pelajar yang nak menghadapi SRP. Dulu panggil SRP kan, kalau sekarang SPM lah. Mereka ni akan berjaga ataupun belajar lewat malam sebab mungkin mereka takut tak sempat untuk menghafal ke macam mana. Dan mengikut sistem ataupun undang-undang di asrama seperti yang korang tahu, aku juga tahu, memang selepas pukul 12 malam lampu elektrik memang akan dimatikan. Tapi pada masa tu mungkinlah mereka ni takut untuk menghadapi SRP dan nak berjaga malam untuk study. Diorang pun menyalakan lilin dan diorang pacakkan di katil tempat diorang duduk tu. Katakan punca kebakaran ni berlaku adalah disebabkan lilin yang diorang pasang tu. Difahamkan mereka ni tertidur dan lilin yang mereka gunakan untuk study tadi telah terjatuh dan merebak. Sebenarnya tidak dapat dipastikanlah kejadian berlaku pada pukul berapa, tapi ramai yang mengatakan kejadian tu berlaku antara 12.30 malam sehinggalah pukul 1.30 pagi. Sebab pada masa tu aku rasa tak ada siapa pun yang ada masa untuk tengok pukul berapa sebab masing-masing dah sibuk, dah dalam keadaan ketakutan. Kejadian masa tu memang huru-hara lah, para pelajar menjerit, berlari-lari untuk menyelamatkan diri. Ada juga saksi yang mengatakan Ustaz Manan yang bergegas datang ke tempat kejadian tu, dia melaungkan azan sekuatnya. Sebab kata orang, kalau kita laungkan azan, kemungkinan dapat mengurangkan api yang merebak tu. Menurut cerita seorang kerani di madrasah tu yang bernama Khalijah atau lebih mesra dipanggil Kak Jah di kalangan pelajar perempuan di sana. Sebahagian pelajar tu sebenarnya mereka dapat menyelamatkan diri dan dapat keluar daripada asrama yang terbakar tu. Tapi mereka ni masuk semula ke dalam asrama untuk mengambil IC mereka yang menyebabkan sebahagian besar daripada mereka telah terkorban. Kak Jah ni juga ada cerita tersendiri, iaitu 3 hari sebelum kejadian kebakaran tu, dia ada bermimpi didatangi oleh seseorang yang bertanya kepada dia, kau pilih antara mati atau hayat, mati atau hayat. Dan akhirnya Kak Jah tu memilih hayat.
Dan itulah sebenarnya jawapan kepada mimpi Kak Jah dalam usaha untuk menyelamatkan pelajar wanita itu. Salah seorang mangsa yang terselamat yang bernama Maznah adalah pelajar yang paling teruk kecederaannya. Terbakar hampir 80% di seluruh tubuh. Sampaikan masa dia diselamatkan tu, kulit dia dah memang lembik, tak dapat imagine. Kulit dia dah lembik dan dah melekat di baju dia. Betapa sakitnya dia pada masa tu. Dan sepanjang perjalanan dalam ambulans dihantar ke hospital tu, diorang cakap Maznah ni tak henti-henti tanya soalan yang sama. Bila nak sampai, lambat lagi ke. Pada awalnya, Ustaz Manan dan juga ustaz yang ada di situ, diorang ni beranggapan bahawa semua pelajar terselamat dan memang tak ada yang terkorban. Jadi selepas kejadian tu, setelah api pun dah semakin berkurangan, Ustaz Manan ni dia mengumpulkanlah pelajar-pelajar wanita tu di surau dan dia membacakan setiap nama. Dan di dalam nama tu 27 orang telah didapati hilang. Ustaz Manan ni dia rasa mungkinlah 27 orang ni dia lari ke kampung lain ke, dalam keadaan ketakutan, lari ke rumah jiran ke dan sebagainya. Bila pihak bomba sampai, pihak bomba bagi tahu kepada Ustaz Manan ni, ya, memang ada yang terkorban dalam kebakaran tu. Kerana mengikut pengalaman diorang lah, api yang telah nyala tu bertukar menjadi kebiruan. Biasanya kalau bertukar menjadi kebiruan tu memang ada yang terkorban. Ustaz Manan ni dan juga guru-guru yang lain memang sangat sedih lah. Memang hancur lah hati diorang membayangkan seramai 27 orang pelajar mereka yang mati dalam kejadian tu. Setelah itu pihak bomba juga dengan bantuan pihak polis akhirnya menemui kesemua pelajar wanita tu, seramai 27 orang. Tapi mayat mereka tu memang dalam keadaan tak sempurna lah dah. Memang dah hancur, dah jadi abu dah. Tinggal tengkorak saja. Dan apa yang paling sedihnya, ada juga yang ditemui dalam keadaan berpelukan. Memang sedih sangat. Memang sedih sangat kisah ni. Salah seorang mangsa, tapi aku tak nak panggil mangsa, aku nak panggil syuhada. Salah seorang syuhada yang bernama Asiah binti Minhat, menurut kata ahli keluarganya, memang dia ada menunjukkan kelainan waktu kali terakhir dia pulang ke rumah. Dia asyik cakap pasal nak mati. Bila dia bergaduh dengan adik-beradik dia pun, dia cakap, "Kak nak mati dah." Dia cakap, "Akak dah takkan balik sini." Dan apa yang ganjilnya, dia telah menyuruh ayah dia untuk bawa balik semua barang-barang masakan dia. Dia cakap dia dah tak nak guna. Bagi je lah dekat mak. Mungkin itulah tanda-tanda sebelum perginya syuhada ni. Ayah kepada Asiah ni, dia ambil masa 1 tahun untuk menerima hakikat bahawa anaknya tu memang dah tak ada dah. Setiap hari dia akan keluar pergi cari anak dia dekat kampung-kampung seberang. Kot anak dia menyorok ke sebab ketakutan. Kasih sayang seorang ayah pada anak dia. Syuhada seterusnya bernama Syafinas Ishak. Jadi menurut kata keluarga dia ni, dia orang tak ambil masa yang lama untuk mengenal Syafinas ni. Mengenal mayat Syafinas tu dengan Quran yang telah dipegang oleh Syafinas. Tapi apa yang ganjilnya, Syafinas ni dia dah rentung. Dah tak ada, dah tinggal tengkorak. Tapi Quran yang dia pegang tu masih lagi utuh. Dan sampai sekarang disimpan oleh keluarga dia. Syuhada seterusnya bernama Rokiah Abdullah. Rokiah Abdullah ni sebelum berlaku kebakaran tu, dia ada menulis sepucuk surat kepada keluarga dia. Minta maaf lah. Dia cakap keputusan peperiksaan dia pada kali ni agak teruk sikit. Dan dia akan berusaha untuk peperiksaan yang seterusnya. Bila ahli keluarga dia datang ke tempat pengecaman mayat tu, ahli keluarga dia ni memang cukup tenang, tak menangis, tak menggelabah. Dan terus dia tunjuk, itu anak saya. Kenal dengan rantai yang dipakai oleh Rokiah pada masa tu. Syuhada seterusnya bernama Kamsah. Ceritakan oleh ibu dia sendiri. Dia minta ibu dia jahit sebanyak 6 pasang baju. Dan bila dia balik, dia pakailah. Dia bergambar bersama sepupu dia. Lepas tu, selepas 1 kali dia pakai, dia pun serahkan pada ibu dia, sedekahlah. Dia dah tak nak pakai. Dan Kak Jah ni juga, dia mempunyai pengalaman dengan Kamsah. Pada malam tu, selepas solat Isyak, Kamsah ni dia memeluk Kak Jah ni dengan begitu erat sekali. Dia bagi tahu Kak Jah, nak peluk, nak cium Kak Jah sepuas hati. Lepas ni dah tak ada peluang dah. Jadi kesemua mangsa 27 orang syuhada ni telah dikebumikan dalam satu liang lahat. Kejadian itu menyebabkan 8 buah blok asrama hangus dijilat api. Pondok Pak Yah pada ketika itu juga dibanjirilah oleh orang ramai yang datang menziarah. Ada yang juga menangis dan menghulurkan bantuan untuk membaik pulih fasilitas di Pondok Pak Yah pada masa tu. Dan untuk pengetahuan korang, kejadian ini juga mendapat perhatian daripada Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau sendiri turun padang untuk menyaksikan suasana pada masa itu.
Walaupun kejadian tu dah hampir 31 tahun berlalu, tapi aku percaya ia masih lagi meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada mangsa yang terselamat dan juga ahli keluarga. Bukan sekadar kesan dari segi mental saja, malah dari segi fizikal. Sampai sekarang pun dia mengalami kecederaan yang kekal. Tangan dia tu tak dapat berfungsi macam orang biasa dan ada kecederaan di bahagian muka. Memang sedih bila mengingatkan kisah ni. Tapi di samping tu juga, kita pun harus rasa cemburu sebenarnya, kerana mereka ni telah dipilih oleh Allah untuk masuk syurga tanpa hisap. Okay guys, itu saja cerita yang aku nak kongsikan dengan korang. Kalau korang ada info tambahan ataupun siapa-siapa yang pernah pergi ke Pondok Pak Yah ni ataupun yang belajar dekat sana, korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Aku akan teruskan dengan kisah-kisah yang lebih menarik untuk next video. Tapi korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Bye. Assalamualaikum korang.